Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baiklah anak-anak murid semua, kita sambung perbincangan berkenaan tajuk Jumaat Penuh Barakah ataupun berkat. Sambungan pembelajaran kita pada minggu lepas. Baiklah, untuk pembelajaran hari ini kita ada satu, dua, tiga, empat dan 5 perkara yang akan Ustazah kongsikan. Okey, baiklah. Kita mulakan dengan perkara pertama iaitu syarat sah solat Jumaat. Okey. Untuk menentukan seseorang itu diterima solat Jumaatnya, boleh rujuk kepada 7 perkara berikut. Okey, perkara yang pertama, solat Jumaat tersebut perlulah didirikan dalam binaan yang khusus seperti masjid. Maksudnya tak boleh solat di rumah. Tak ada istilah solat Jumaat di rumah. Okey, yang kedua, bilangan jemaah yang cukup syarat tidak kurang daripada 40 orang termasuk imam dari permulaan khutbah sehingga selesai solat Jumaat. Ini bermaksud solat Jumaat dikira tidak sah sekiranya dia didirikan hanyalah 10 orang. Dia mestilah 40 orang termasuk imam yang mengetuai solat Jumaat tersebut. Mestilah 40 orang daripada awal permulaan solat Jumaat sehinggalah habis selesai dari permulaan khutbah. Maksudnya di sini daripada khutbah itu lagi perlu 40 orang dan lebih. Tak boleh masa khutbah 20 orang, masa solat baru 40 orang. Tidak sah. Jadi perkara yang ketiga ialah solat Jumaat ini mesti didirikan dalam waktu Zuhur. Bukan waktu selepas Zuhur, sebelum Asar dan sebagainya. Seterusnya yang keempat, solat Jumaat tidak boleh didirikan dua solat Jumaat pada satu tempat. Maksudnya di sini, tidak sah sekiranya berlaku solat Jumaat dua kali. Maksudnya, dalam satu tempat, dalam satu masjid ada dua imam. Dekat Dewan A, di jemaah A. B, jemaah B. Tak boleh. Solat Jumaat perlulah didirikan dalam satu tempat, berimamkan seorang imam sahaja. Seterusnya yang kelima, ia mestilah didirikan secara berjemaah. Tidak ada istilah solat Jumaat secara individu. Yang keenam, solat Jumaat perlulah didahului dengan dua khutbah. Dan yang ketujuh, belum didirikan solat Jumaat di qariah yang sama sebelumnya. Ini bermaksud sebagai contoh di Taman Medan. Qariah tu kampung lah, kawasan rumah. Ini bermaksud contohnya dekat Taman Medan, dia dah dirikan solat Jumaat sebelum tu. Tiba-tiba ada orang lain nak dirikan solat Jumaat. Tak boleh. Okey. Okey, baiklah seterusnya. Kita pergi kepada syarat wajib solat Jumaat. Okey. Pertama, mestilah seorang Islam. Kedua, mestilah baligh. Okey, bagi seorang lelaki, tanda baligh dia adalah keluar air mani. Okey, seterusnya yang ketiga, mestilah seorang yang berakal, boleh berfikiran waras dan orang gila tidak sah solat Jumaat ataupun tidak perlu solat Jumaat. Seterusnya mestilah lelaki. Yang kelima, sihat tubuh badan. Yang keenam, merdeka. Merdeka di sini bermaksud dia bebas. Okey, dia bukan hamba. Okey. Seterusnya yang ketujuh, bermukim tidak wajib bagi yang musafir. Bermukim di sini bermaksud penduduk tetap sesuatu kawasan. Sebagai contoh, kamu balik ke kampung dan pada masa hari itu Jumaat. Belum lagi masuk Zuhur lah. Okay, kamu tidak wajib untuk menunaikan solat Jumaat. Ataupun ketika kamu bermusafir on the way balik kampung hari Jumaat, tak wajib untuk melakukan solat Jumaat. Baiklah, kita pergi kepada amalan-amalan sunat yang perlu ataupun digalakkan dilakukan sebelum solat Jumaat untuk mendapat pahala yang banyak. Antaranya yang pertama ialah potong kuku, kedua potong atau mencabut bulu di badan seperti misai, janggut dan sebagainya.
Yang ketiga, mandi sunat Jumaat. Okey, macam mana mandi sunat Jumaat? Mandi sunat Jumaat hanya berniat sahaja aku mandi sunat Jumaat kerana Allah Ta'ala. Dapat pahala. Seterusnya yang keempat, pakai pakaian yang terbaik, paling handsome. Nak pergi solat Jumaat. Seterusnya yang kelima, pakai wangi-wangian, pakai minyak wangi. Nak jumpa Allah kena wangi. Terusnya yang keenam, bersegera ke masjid. Tak lengah-lengah, tak tidur dulu dan sebagainya. Ketujuh, iktikaf di masjid. Iktikaf tu apa? Datang awal lah. Okay, niat awal tu iktikaf. Okay, sahaja aku beriktikaf ke masjid kerana Allah Ta'ala. Saat kita niat iktikaf kat dalam masjid, apa-apa perkara yang kita buat, semua dapat pahala. Seterusnya yang ke-8, solat sunat tahiyatul masjid. Masuk masjid terus buat solat sunat. Okey, perkara yang ke-9, bila kita niat iktikaf, antara perkara yang kita boleh buat bila datang awal ke masjid, banyakkan baca Quran, berzikir dan selawat. Dan yang terakhir, semasa mendengar khutbah, perlulah kita diam. Baiklah, sebelum kita pergi kepada perkara yang dilarang ketika solat Jumaat, okay, mari sama-sama dengar satu hadis ini yang berbunyi daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Maksudnya, sesiapa yang mandi pada hari Jumaat sebagaimana mandi junub lalu berangkat ke masjid lebih awal sehingga mendapat saf yang pertama, maka seolah-olah dia telah mengurniakan seekor unta. Riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menjelaskan kelebihan bila mana kita datang awal ke masjid untuk menunaikan solat Jumaat. Diibaratkan Allah akan kurniakan kepada kita seekor unta. Seterusnya, kita masuk kepada perkara yang dilarang ketika mendengar khutbah. Ada 4 perkara. Pertama, tidur. Okey, dilarang. Bila dilarang ni, tak boleh lah. Okey. Seterusnya yang kedua, bermain dan bergurau kerana kita akan mengganggu orang yang hendak mendengar khutbah. Okay. Yang ketiga, bermain telefon. Tidak sepatutnya ini berlaku kerana tujuan kita pergi ke solat Jumaat. Salah satunya untuk mendengar khutbah. Okay. Khutbah ada dalam rukun solat Jumaat. Maka kita perlu dengar. Seterusnya yang keempat, bercakap. Bercakap akan mengganggu tumpuan orang ramai untuk mendengar khutbah dengan jelas. Okay. Seterusnya untuk perbincangan terakhir ialah hikmah melakukan solat Jumaat. Pertama, akan melatih diri kita menjadi hamba yang taat kepada perintah Allah. Kedua, merapatkan ukhuwah. Ukhuwah ni perhubungan dan memupuk perasaan kasih sayang. Ketiga, mendengar nasihat iaitu khutbah, teguran, bimbingan dan pedoman daripada khutbah. Seterusnya yang keempat, mendapat pahala dan ganjaran yang besar. Kelima, melatih diri melakukan perkara yang baik secara berjemaah. Ini kerana melakukan perkara yang baik secara berjemaah akan mendapat pahala berganda-ganda. Dan yang terakhir, lambang perpaduan dan kekuatan umat Islam. Baiklah, itu sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum Ustazah menamatkan, Ustazah harap di akhir pembelajaran, anak-anak murid semua boleh buat latihan kefahaman dalam buku aktiviti muka surat 23 hingga 25. Sekian sahaja pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.